Konsep hard sell tu berkesan pada kita sebab memang kita dah memang nak buat belian. So hari ni kita kembali lagi di mana nak kongsikan ilmu marketing pada rakan-rakan semua berkenaan topik hard sell versus soft sell pada hari ni. So dekat sini yang pertama, objektif sesi ini diadakan adalah untuk rakan-rakan kenal pasti apa itu hard sell dan juga soft sell. Kena tahu maksud dia. Kita akan sharekan juga berkenaan kelebihan dan kekurangan, dan seterusnya kita akan sharekan formulanya juga. Di akhir sesi nanti kita akan kongsikan tips lah di mana untuk rakan-rakan dapat benda baru. Okey. So kat sini hard sell ni apa? Dia merujuk kepada teknik jualan terus yang memberi tekanan kepada pelanggan untuk buat keputusan segera. Memang pernah sebut juga sebelum ni, ataupun Nadia pun dah pernah sebut juga ataupun sharekan tips di WhatsApp group. Kalau hard sell ni menjurus kepada terus kita nak benda tersebut terus closing, dapatlah pelanggan buat belian. Kat situ kita sediakan juga contoh ayat untuk rakan-rakan nampak lebih jelas. Sebagai contoh, hari ini adalah promosi terakhir untuk rakan-rakan dapatkan percuma stiker lencana. So hari lain tak dapat hari ni je, so boleh hubungi saya untuk dapatkan sekarang. Kiranya tak ada penceritaan, tak ada cerita kelebihan dan direct kepada closing. Itu adalah hard sell. So kelebihan dia adalah dia sesuai untuk rakan-rakan gunakan apabila ada promosi besar ataupun last call lah. And di mana untuk hard sell ni boleh dapatkan hasil yang cepat bila ada prospek kita yang memang dah bersedia nak buat belian. Contoh, kita letakkan diri kita sebagai pembeli juga. Ada masa konsep hard sell tu berkesan pada kita sebab memang kita dah memang nak buat belian. Tapi ada orang yang walaupun benda tu dia cakap promosi ni tamat hari ni, lepas tu takkan ada lagi ke? Kalau dia rasa tak membeli, dia memang takkan membeli. Itu adalah kelebihan untuk hard sell ni lah. Dari segi kekurangannya, dia macam boleh beri tekanan kepada pelanggan. Dia tak sesuai untuk jangka panjang jika digunakan secara berterusan, and tak boleh juga untuk hard sell yang anda gunakan setiap hari. Sebagai contoh, untuk musim payday anda boleh terus hard sell. Sebab apa? Orang dah dapat gaji and orang terus decide untuk buat keputusan untuk membeli sebab diorang dah ada duit. So kalau soft sell ni boleh buat seminggu sebelum gaji ke, kan, di mana soft sell tu di samping dia memberi awareness kepada pelanggan. Masuk musim gaji, teruslah anda boleh gunakan konten-konten hard sell untuk posting di social media bagi pelanggan-pelanggan aware dengan contoh sale yang diadakan, and terus convert kepada closing and customer bayar. Sama juga kalau anda buat live lah. Dalam live tu kita sebenarnya tak boleh hard sell macam terus pelanggan beli kelebihan. Dia lebih kepada soft sell, and akhir sekali barulah kita ada CTA, iaitu minta mereka buat belian. So rakan-rakan dah faham kan konsep hard sell ni macam mana. So kita akan sharekan formula yang rakan-rakan boleh guna pakai. So kat sini kita kongsikan untuk formula hard sell di mana PAS, problem, agitate dan juga solution. Formula ni adalah untuk trigger emosi customer. Elemen emosi ni sangat memainkan peranan lah. So kita sebenarnya dalam buat copywriting tak boleh main terus buat ayat sesuka hati. Ini adalah salah satu formula PAS, iaitu kita ada untuk menyelesaikan masalah. Anda masukkan sekali, perbesarkan masalah yang mereka hadapi, and ada penyelesaiannya. Ni adalah untuk formula hard sell. Contoh dekat sini kan, awning tudung anak cepat patah, dah tak membentuk lepas basuh. Itu adalah problem. So dia punya penambah masalah besar. Kalau contoh awning tersebut dah tak membentuk, kalau jadi macam ni setiap bulan kena beli tudung baru, rugi kan. So masalahnya kita bagi dah tudung si comel, tudung awning scuba, tudung si comel confirm tak patah walau basuh banyak kali. Klik je link ni, tinggal 10 helai untuk rakan-rakan buat belian. Setiap ayat tu dia ada formula tersebut. Lepas ni kalau contoh rakan-rakan nak guna pakai formula ni, masukkan dalam bentuk table masalah apa yang menjadi masalah tersebut besar, and masukkan solution. So kat situ anda boleh gunakan sebagai skrip masa nak buat live, ataupun boleh gunakan sebagai nak buat video, dan juga copywriting. Seterusnya AIDA. Saya rasa mesti semua pernah dengar berkenaan formula AIDA, itu attention, interest, desire, dan juga salah satu formula yang sangat power hard sell sebab dia push customer untuk terus bertindak. So saya terangkanlah setiap satu apa maksud AIDA tersebut.
tersebut. Attention ni kita tangkap perhatian prospek. Interest ni kita bagi info yang best kepada pelanggan. Desire ni kita bagi sebab kenapa customer kena beli. Dan action kita suruh beli cepat. So kita dah siap bagi ayat kat situ. Tudung scuba ni selesa dan kemas, dia tetap on point walau anak aktif. Material dia selesa dan owning sentiasa on point. Tinggal 10 helai je klik link ni sekarang. So CTA ataupun action tu di bahagian akhir. Untuk Aida ni tadi kita capture prospek untuk rasa tertarik dan juga buat belian. Soft sell ni pula apa dia, Mira? Dia berkenaan kita nak berkongsi cerita, manfaat dan kita bina kepercayaan sebelum menjual. Di mana soft sell ni dia ambil masa sedikit lebih kepada penceritaan, dalam masa yang sama kita minta customer buat belian. Okey, so contoh ayat kat sini. Anak saya dulu susah nak pakai tudung, tapi lepas cuba tudung si comel, dia sendiri pilih nak pakai setiap hari. So pada contoh ayat tu anda rasa apa? Takkan kita saja kan nak posting ayat tersebut kalau contoh kita ni adalah seller tudung si comel, di mana kita nak pelanggan rasa anak patutlah tengok anak dia pakai tudung cantik je, pakai tudung brand tudung si comel, rupanya nak beli kat dia lah, dia ni Wakisah. Kat sini contoh ayat, mak-mak yang risau tudung sengit dan tak kemas, kami ada tudung yang memang direka khas untuk anak yang aktif. So anda boleh pandanglah pada perspektif copywriting tersebut. Dia macam tak menjual tapi sebenarnya kita nak menjual, tapi tak nampak macam kita direct push pelanggan untuk buat belian. Di sini kelebihannya di mana kita lebih mudah bina kepercayaan pelanggan lah. Tak direct menjual, kita bercerita, berkongsi sesuai untuk platform media sosial seperti TikTok, Facebook dan IG lah. Dekat platform seperti Shopee, Lazada dan TikTok, merchant tu itu memang kita, itu hard sell lah dah. Memang tempat menjual. Kan, so rakan-rakan boleh guna pakai soft sell ni di situ. Gunakan konten-konten soft sell. Cuma kekurangan bagi soft sell ni di mana dia ambil masa untuk convert kepada jualan dan juga perlukan konsisten dalam berkongsi. Kan contohnya sebelum gaji tu setiap hari kita berceritakan first kita jenis tudung, ceritakan material, kita ceritakan berkenaan saiz dan harga, dan bila masuk musim peak kita terus ceritakan promosi yang ada untuk pelanggan buat belian sekarang. First kali dalam bentuk storytelling. Soft sell ni dia paling best kalau kita bercerita sebab orang suka baca and dengan story sebab rasa lebih real. And ni salah satu benefit bagi mereka yang suka buat ayat karangan ke kan. Bila pandai menulis ataupun pandai bercerita, so dia dalam kaedah soft sell dia boleh menarik perhatian pelanggan juga untuk buat belian. So kat sini formula soft sell ni apa yang kita nak ceritakan, tak tahu kan. So ada struktur ringkas storytelling sebab kita tak boleh lah terus nak main cakap je. First kita buka cerita masalah yang dihadapi. Kita boleh ceritakan pengalaman ataupun pengalaman customer. Kita boleh share emosi yang dirasai, bagi produk sebagai penyelesaian dan tutup dengan soalan dan juga engagement. Wah, kisah kita ramai je yang pandai buat ayat yang gunakan kaedah storytelling ini. So kita sharekan juga contoh kat situ. Anak saya selalu balik sekolah dengan tudung sengit, rambut terkeluar, nampak sangat tak kemas. Saya pula rasa malu bila cikgu tegur. Lepas tukar ke tudung Oni Scuba tudung si comel, tudung dia kemas sepanjang hari walau main kejar-kejar. Oni tetap terbentuk on point, lega sangat. Ada tak ibu-ibu yang alami masalah macam saya? So kalau contoh Mira, boleh ke saya untuk ringkasan storytelling ni tak semua elemen saya ceritakan? Boleh je. Contoh penceritaan tu boleh panjang sebab ada orang tak suka panjang sangat, nak bentuk pendek pun tak apa. Okay, so seterusnya untuk formula soft sell iaitu 4P: picture, promise, proof dan juga push. Di mana formula ni lembut tapi kemas untuk soft sell. Kita ada menceritakan situasi ataupun problem yang dihadapi. Kita bagi solution untuk settlekan masalah tersebut. Kita tunjukkan bukti masalah tersebut telah diselesaikan and kita ajak engage, bukan terus suruh beli. Konsep dia tak samalah macam hard sell. Hard sell ni dia hardcore, maksudnya terus suruh orang beli. Sebagai contoh, kita bagi contoh ayat dekat situ. Bayangkan anak ke sekolah dengan tudung yang sentiasa kemas dan owning tak sengit, sentiasa on point. Itu adalah gambaran problem tersebut. Tudung Oni Scuba, tudung si comel direka untuk tahan bentuk walaupun anak
aktif. Ramai ibu dah share testimoni, tak perlu risau turun sengit dan tak kemas lagi. Ibu-ibu ada masalah macam ni tak? Ini adalah teknik soft sell. So setakat ni jelas tak? Seterusnya kat sini saya terus kita sharekan juga dia punya perbezaan untuk rakan-rakan nampak secara ringkas lah. So kalau hard sell ni sesuai untuk kita nak jual terus, kita memang nak capture prospek tu terus buat belian sekarang. Kalau hard sell ni boleh diguna pakai waktu kita ada promosi, kita ada buat campaign. So time tu boleh anda gunakan untuk hard sell ni. Sesuai digunakan untuk urgency lah, and dianya convert cepat jika prospek tersebut memang dah ready nak buat belian. Manakala untuk soft sell ni lebih kepada penceritaan dahulu, minta feedback pelanggan lah, nak tanyalah kat sini siapa yang selalu ada masalah tudung anak selalu susah nak bentuk, tak nampak menjual, padahal kita nak engage dulu kat diorang kat situ, lepas tu barulah kita ceritakan solutionnya. So dia sesuai untuk bina awareness dan juga trust. Dia convert tapi dia ambil masa, tapi jangan risau, ianya berkualiti jika kita dah dapat trust daripada pelanggan. So kat sini bila dia dah trust dengan anda, dia akan buat belian. Okay, so seterusnya kita nak bagikan tips pada anda bila nak gunakan hard sell dan juga soft sell ni. Tadi memang Mira dah selitkan, so kat sini kita terus bagilah tips tersebut. Hard sell ni rakan-rakan boleh gunakan pada musim gaji. Boleh selitkan juga urgency berkenaan limited stock ataupun free gift ni terhad. So CTA kena jelas. Anak-anak sentiasa kemas hingga balik sekolah, klik link ini sekarang. And jangan gunakan caps lock untuk ayat penuh bagi copywriting tersebut, sebab orang rasa macam kalau orang tu marah mesti penggunaan huruf dia semua huruf besar. Beli sekarang tu adalah huruf besar supaya attention kepada pelanggan untuk terus buat belian ataupun grab promosi tersebut sekarang. Okay, manakala untuk soft sell ni boleh start dengan cerita masalah customer, masuk cerita pengalaman sendiri supaya lebih trusted, bagi tip free kan, untuk ending dia baru selit produk sebagai solusi dan tanya soalan untuk tarik engagement. Kita bagi juga tips berkenaan konten hard sell ni. Anda boleh guna format yang di mana dekat social media ni, untuk format hard sell ni kan, kita tak boleh bercerita panjang. Sebab apa? Cerita panjang ni adalah dari segi soft sell. So orang kat social media suka baca short tag, bold, emoji. Jangan panjang berjela. Gunakan urgency ataupun FOMO. FOMO ni mesti pernah dengar kan, contoh tiramisu. Kita rasa macam FOMO. Orang yang FOMO ni dia rasa macam nak membeli, nak rasa macam mana rasa tiramisu tu. So macam kita punya produk, kita related dengan tudung, nak cari tudung warna tema merdeka, terus si comel ada. So orang rasa macam macam mana, betul ke, selesa ke kalau anak tu pakai. So diorang akan rasa nak membeli. So kita tekankanlah stok terhad, sebab selalu musim merdeka ni ramai yang dah grab awal. Kalau contoh stok dah habis, kita dah tak restock, kita akan buat rasa pelanggan cepat nak beli. Seterusnya kita kena letakkan CTA, iaitu call to action yang jelas. Kalau dekat Facebook ataupun Instagram boleh letak link WhatsApp, pastikan kalau klik link sekarang tu ada link dia lah. Seterusnya kita gunakan visual yang menarik, sebab sell kan nak terus convert kepada closing, so kenalah gunakan gambar yang cantik. Untuk hard sell ni bagi tawaran spesifik, timing post tu sangat penting lah. Kita mention di waktu gaji, hujung minggu, malam sebelum tidur, masa orang online ataupun scroll. Terusnya jangan overload juga untuk post pasal hard sell ni, sebab kalau setiap hari hard sell, orang cepat unfollow. So kita nak pergi kepada soft sell pula, boleh banyakkan konten storytelling, konten untuk bagi soalan di mana untuk tarik engagement, lepas tu konten yang bagi value percuma, di mana tips ke, info ke kan. Contoh kita sharekan kat mana nak dapatkan stationery yang murah untuk anak buat beli, yang beli online pun boleh kita sharekan link ke. So kat situ pun kita dapat sediakan value konten percuma lah untuk pelanggan engage dengan kita. Seterusnya kita bina persona mesra. Apa benda tu tulis seolah-olah sembang dengan kawan, jangan terlalu formal sangat, sebab sesekali macam kita cakap lah, kita tak boleh tiap masa posting dekat kita punya social media tu menjual je, orang boring. Kita tahu dah setiap kali posting dia ni mesti menjual, so kita selitkan lah, ceritakan rutin harian kita, kita kongsikan tips, baru kita selitkan kita punya soft sell ni, and bila masuk musim peak kita ceritakan hard sell. So anda boleh selang-selikan. Seterusnya guna video ataupun live. Kalau video ataupun live ni dalam bentuk soft sell, di mana kita ceritakan berkenaan testimoni, tunjuk cara pakai produk. Kan
saya tengok ni, kalau tudung si comel ni, kalau warna scuba dia macam ni. Ni lapisan scuba tersebut. Dia ada kat bahagian dalam. Tengok sarung terbentuk je kan. Kalau tak percaya boleh tengok dekat beg nombor 1. Item saya pegang ni. Harga dia RM19.90. Kalau rasa nanti nak cuba, mana yang tak pernah cuba, boleh beli dekat beg kuning saya sekarang. So kita highlightkan juga berkenaan testimoni pelanggan. So itu termasuk dalam konten soft sell lah. Dan juga jangan letak harga terus kalau nak soft sell. Bercerita dulu, bila dah orang macam jual tudung apa, barulah posting seterusnya kita ceritakan berkenaan produk tudung si comel. Ataupun contoh bagi anda ni dropship baru kan, lepas tu boleh ceritakan lah. Contoh saya duduk rumah ni sambil jaga anak kat rumah nak menjana pendapatan. So saya ada join satu dropship tudung ni. Kawan-kawan rasa apa? Boleh teka tak? So ada engage kat situ. Selitkan sikit lah. Boleh cuba saya join dropship tudung sekolah. Boleh teka tak? Dropship apa? Sebab tudung ni memang ramai pelanggan buat belian sebab owningnya best. Anak pakai kemas dan selesa. Dapat teka tak dengan clue saya beri ni? So kat situ kita pun mungkin ada engagement dengan audience. So bila dia komen-komen, so cakap ramai lah yang betul teka kan. So kat posting tadi tu saya cerita tu, saya dah jadi dropship tudung si comel, di mana kita membekalkan tudung sekolah yang kemas dan selesa. So kalau mamis nak dapatkan tudung sekolah anak yang kemas, boleh hubungi saya. So seterusnya ni secara umum, dan untuk tips yang akhir sekali lah, untuk soft sell dan hard sell ni anda boleh mixkan dia. Kita ulang semula. Anda boleh guna pakai ataupun applykan mengikut kesesuaian lah. Soft sell bermula sekarang. Hard sell tu bila dah masuk musim dia. Sebagai contoh musim gaji. Kalau contoh kita adakan promosi dan nak masuk tarikh tamatnya, baki beberapa hari lagi, so boleh gunakan lah. Check insight, di mana tengok post mana paling ramai like, komen, save dan ulang lah. So anda boleh je guna pakai semula konten yang anda dah buat. Anda tengok lebih ramai engagement kalau contoh jenis soft sell yang aku buat macam ni. Kalau contoh hard sell pula yang macam cara macam ni, so anda boleh gunakan semula ataupun ubah sikit-sikit sahaja. Seterusnya jangan jual. Kita kena bagi value dulu dan baru jual. Sama juga macam saya pesan pada newbies yang baru nak mencuba buat live kan, jangan terus mengharap dapat sale. Kita ceritakan value dulu berkenaan produk kita. Bila kita dah panaskan akaun TikTok tu dah dapat momentum kan, dah reach pada FYP mak-mak yang memang ada anak kan. So kat situ kita dah banyak juga mata memandang, so senang dalam proses closing. So kita soft sell dulu melalui penceritaan, storytelling, value produk tersebut, barulah kepada hard sell. Seterusnya kita guna bahasa yang mudah, jangan terlalu formal, buat macam sembang-sembang. Seterusnya untuk gunakan gambar dan video berkualiti. Seterusnya respon cepat bila orang tanya. Lagi laju reply, lagi besar peluang close sale. Sebab apa? Kalau contoh orang tu dah komen ataupun bertanya, dia memang suka bila kita respon cepat. Sebab time tu lah dia ada waktu trigger, dia memang dia nak buat belian sekarang, tapi kalau kita respon lambat, takut nanti dia dah buat belian dengan online ataupun dia rasa dah tak berminat. So macam mana untuk topik kita pada hari ini? Ada sebarang soalan tak untuk ditanya? Kalau dah tahu apa itu maksud soft sell dan hard sell, memang senang untuk anda buat konten, senang anda kalau contoh yang memang jenis aktif menjual dekat live untuk anda guna pakai kan. So kalau baru je start live tu, janganlah terus hard sell. So soft sell dulu, ceritakan berkenaan produk. Itu adalah soft sell. Sebab mana kita ceritakan berkenaan produk tersebut? Sebab apa? Bukan cerita sahaja, sebab kita nak mereka buat belian. Kita nak beli. Sebelum saya nak tamatkan live ni kan, so ada yang nak beli tak? Kalau nak beli, tekan beg kuning sekarang. Nak yang mana satu? Kalau nak cari tudung tema kemerdekaan, kita ada beg 1 dan beg 2. So beli sekarang, postage sebelum 2 petang ni. So kalau contoh anda order sekarang, sempat untuk join postage kita pada hari ni. So kalau tak ada, kita akan akhiri sesi perkongsian kita pada petang ni, and kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. So terima kasih semua. Mira doakan segala urusan dan perniagaan rakan-rakan mudah dan lancar. So kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.